Boleh. Oh nak. Kita dengan nak rahsia orang ni. Dia buat awal pula. Dia bumai. Ha? Dia bumai. Dia main sama tu. Kamu ada dia lagi ni. Dia tok lah tapi sebab Kita ada yang kita nak rahsia dulu. Tak boleh buat dia lah. Alah ajar dengan Amin. Dia kilau. Kelang pun ada, tempat nak tanya, dekat tempat main pun ada, tempat nak tanya. Lah ni bila brother dapat tu, apa nak panggil nama pun saya tak tahu. Adi. Adi dengan An dapat benda ni. Baru Adi nampak kebesaran Allah Ta'ala tu ada pada diri. Yang dikata dalam Al-Quran tu. Baru Adi nampak dia kata yang awal akhir, zahir dan batin. Baru Adi nampak 4,5 triliun. Masa 4,5 tadi keluar kan. Baru Adi nampak. Nampak. Yang dikatakan orang tua kata kan, cari ilmu mengingati Tuhan, walau hang terlena pun tetap ingat Tuhan. Cari ilmu walau hang tengah makan, minum, tidur sekalipun tetap mengingati Tuhan. Carilah ilmu, ya tak? Faham? Walau hang seorang pun hang tak sendiri. Sebab Allah pun berselawat atas Muhammad. Tapi kalau Muhammad dah meninggal, Allah boleh baru cakap wafat tu 63 tu, syahadah kita pun tak laku lah. Kalau proses. Itu sebab saya kata bila saya sembang orang luar ni, buku saya yang translate bahasa Inggeris ni, dia punya jalan perbincangan dia lain dah. So bagi yang mengenal pun lain. Contoh kalau kita duduk di Jerman, masa saya duduk di Jerman, mentelaah dengan ustaz sana lah, tapi yang Kristiannya lah, padri lah bahasa ni ya. Bagi mereka ustaz mereka lah. So bila sembang dengan mereka, dia tak nak tekan 45 waktu langsung. Sebab kita nak tekan 45 waktu pun tak kena dia apa. Kita nak buka qauli fi'li qalbi dulu mana? Kita nak buka nafi isbat fana bakhor. Kan? Matikan diri kamu sebelum mati. Nak cakap macam mana? Sebab depa tak ada bahagian tu. Dan depa tak peduli. Tapi masalah kita pula di Malaysia, biasalah bila dulunya umumnya bila kita nak mengaji benda ni pada satu ketika dahulu lah, pada tahun contoh masa saya duk mengaji tu, masa duk mula pergi Pahang 80 lah, 80 lebih ayah aja pergi, tak apa faham pun pergi juga, tapi pembincangan itu hanya dalam rumah itu saja lah, dan kelompok manusia yang mendengar hanya yang berada di dalam rumah tu. So bila kita nak pecah hurai bab ilmu mengenal Allah hanya dengan yang berada dalam yang ramai dalam rumah ni saat ni 40 berapa tu 48 kita duduk ada dalam rumah ni lagi pagi ni 48 pagi. Itu lain. Tapi kalau orang mengaji ilmu fiqh lepas insya sejam ataupun dari waktu maghrib nak pergi insya, itulah perjalanan ilmu dia. Sejam lebih kurang itu ya. Tapi yang orang mengaji ni sama je daripada arwah Pak Abu sampai arwah saya, arwah ayah saya ni. Baik di rumah Abang Ali ke, baik di rumah Yun ke, sama je. Sembang sampai ke pagi. Sebab apa? Ilmu ni bukan mudah.
Sebab ilmu ni diajak di Malaysia ni disebabkan tu kadang-kadang itu Mak Saleh dah tanya saya, why have to be so late? Pasal apa tak boleh buat sembang hari Ahad pagi-pagi atau hari Ahad tengah-tengah hari macam masjid buat pagi-pagi lepas sembahyang subuh apa semua. Sebab diprotes. Kalau malam ni orang pakat tidur habis. Tak ada masalah bagi orang. Kalau tidak ada fitnah. Orang lalu dengan motor perhati, dia ni buat apa ni? Ramai-ramai ni. Ngaji apa? Macam-macam. So, bila sembang dengan Mak Saleh benda ni, what? Pasal apa pula jadi masalah? Dia tak tahu budaya Melayu ni. Kau ni tuduh sesat. Kau ni saya tak puas hati. Kono pula dia kata ni, sembang anak jangan duk main rumah dia ni, jangan duk berkawan dengan dia ni. Bila kita sembang masalah benda ni, dia pun tak boleh fikir tu. Apa jenis attitude ni? Apa jenis mindset ni? Depa tak ada anak agama. Agama lah. Tak ada pula satu jabatan yang kata dia ni sesat, dia ni tak betul, dia ni apa semua. Kau lagu tu dulu. Biasa sembang masalah benda ni, depa tak boleh fikir. Masa dekat perhimpunan para sufi. Masa tu dekat lama dah. Masa tu saya Sufi Dap baru duk buat. Member kata jom kita pergi Kolon. Daripada Bremen tu nak kita pergi Kolon. Bila mai saya punya masing-masing cerita pasal keadaan tempat. Di macam mana ilmu ni. Saya cerita di Malaysia macam mana masalah ni. Dia kata macam mana boleh ada satu grup pula nak beritahu dia ni sesat, dia ni tak sesat. Pasal yang ni antara hang dengan Tuhan. Dia pun heran pasal di negeri dia pun anak dia Kristian, anak jadi tak ada agama, anak dia apa. Jadilah, tapi hang jangan kacau orang. Hang jangan pukul orang, hang jangan tuduh orang sesat. Kalau orang tuduh sesat lebih teruk daripada hang pukul orang. Sesat ni orang lain semua dipandang hina, pandang hang keji, faham? Pandang hang macam suspicious. Padahal benda tu, kalau hang sesat, apa masalah dengan mamat sebelah ni? Kalau contohlah, kalau masuk kata hang tak betul dalam beragama hang sembahyang tak khusyuk, tawaduk, hang tak peduli, apa ada mengenang-menang dengan saya? Tak ada. Tapi bila satu pihak main nak tanya, macam mana punya sembahyang Pak? Baru kita kupas buat sembahyang. Melalui dia, bukan melalui saya. Saya tak ada masalah. Sebegitulah juga dengan orang yang tak khusyuk dalam solat dia. Dia tak ada masalah. Tak ada masalah lah bagi dia. So masalah ni macam tu. Bila dekat tempat mereka nak mengaji, mengenal Tuhan ke, they have to find themselves at first. To know God is to know you at first. So, mereka proses bab mereka yang tak ada mengait tentang keberadaan orang lain. Yang tak ada mengait dengan masalah sikap. Di Malaysia ni, kita ada masalah sikap dipanggil. Kalau kata orang mengaji dalam rumah ni, mereka 5 pagi. Berkat pukul 5 ni kita bersembang. Ada pula puak lain tak puas hati pergi report. Kami lalu balik kerja pukul 5 pagi, dia duduk ramai-ramai duduk bersembang. Ni kalau pergi report, kalau orang yang jawab terima report cakap dia ada pakai current kongsi ke? Elektrik tu ada kongsi ke rumah je? Rumah dia sebiji ke rumah dia ni satu dengan rumah je sebelah-sebelah. Kau awak nak tidur tak boleh. Rumah ni tak bercantum dengan siapa pun. Rumah ni sebiji je. Dan kita bersembang pun dalam rumah ni. Kadang orang kata bunyi kipas lagi kuat. Orang nak komplain dalam komen, apa bunyi kipas kuat sangat. Mana kita bersembang tak kuat lah. Pintu terbuka. Pintu tak tutup. Kita buat pada satu hari, saya tak buat pintu lah, masuk pintu. Pasal apa terbuka. Pada satu hari ada pencuri. Dia tengah lari. Dia tak tahu nak pergi mana dah. Lari masuk dalam rumah. Orang nak mengaji. Ramai nak mengaji ni. Dia duduk kat dalam celah-celah, orang ramai duduk.
Penat dia buat gitu lah. Penat. Polis masuk. Ada tak ni, ada seorang lari masuk mana? Tak ada Pasal apa? Ada tak yang ni? Dia kata ada. Yang duk ada datang sini tak ada pun pencuri. Yang duk ada dalam ni adalah orang yang sedang duduk dan mendengar. Pencuri tu orang kata tutup mulut lah. Telong nak terkelong mulut lah. Takut. Tu anak murid lain yang mana makan peringkat faham ni kali tengok dia tu. Polis pun belah. Kona-kona hilang. Tu yang dia heran. Pintu terbuka. Dia kata pintu ni memang terbuka. Tidak orang bersangka apa kan. Macam rumah saya dulu, masa arwah saya duduk cakap, arwah ayah saya duduk cakap dulu. Tepi-tepi ni orang duduk. Ni belakang ni. Yang mana dinding. Kadang-kadang saya keluar. Keluar ni saja isap rokok. Hanya mereka nak dengar. Tapi dia takut orang. Kadang member beritahu aku, kadang-kadang saja aku lepak dinding sandang, dinding rumah sila-sila pokok. Dulu pokok ada belah ni. Duduk isap rokok. Sila-sila pokok lah kan. Punya takut kat orang. So, anak murid lain pun bertanya pada guru, macam mana dia ni yang ni? Tak. Mengaji ni bukan nak tengok perangai orang. Tengok diri sendiri. Ini kalau nak duduk di satu tempat. Dia masuk, dia duduk. Hampa duduk lama, dia baru duduk. Dan aku nampak dia duduk. Tapi aku terus bercakap. Hampa dengar lama, dia baru dengar. So, hampa seorang pendengar yang lama. Dia seorang pendengar yang baru. Dia bukan seorang pencuri dalam mata aku. Aku tak nampak dia curi pun. Aku tak nampak dia curi pun. Sebegitulah juga bila kita duduk di makam ni, bila orang berbicara tentang solat. Saya solat dah. Hang tak buat lagi ke? Bila bertanya, aku tak nampak hang solat pun. Kalau nampak, batallah keberadaan yang ada tu. Sebab hang sendiri dalam sudut fiqh, dalam sudut yang luar ni, hang sendiri la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Masa nak mendirikan solat, masa dalam solat, dan masa sudah solat. So, bagaimana aku yang berada di peringkat yang telah mengenal siapa hakikat aku, melihat hang yang tak mengenal? Pakar buat kopi, dia buat kopi sedap. Tapi orang lain yang baru nak belajar buat kopi, bubuh benda yang sama. Cuma dia tak tahu. Tapi kopi lah yang dia buat tu. Cuma kopi manis sikit, atau kopi tawak sikit, atau kopi, pasal dia bukan pakar, tapi dia buat kopi. Sebegitu juga yang kita mengenal ni. Kita duduk di peringkat tahu siapa hang, tapi hang tahu tak hang tu siapa. Itu beza dia. Jadi benda-benda macam ni dulu tak dikupas secara umum. Bila tak dikupas secara umum, maka akan jadilah pertelingkahan di antara ahli fiqh dan ahli tasawuf. Seperti itik bertemu ayam. Itik ada bahasa dia, ayam ada bahasa dia. Tapi dua-dua binatang. Manusia tu sama aja. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sama saja. Tak ada dia sebut dekat orang Hindu, orang Cina, orang Gali, orang apa, tak ada. Insan manusia. Tetapi apa yang membuat dia tu istimewa? Yang sebaik-baik kejadian tu atas alasan apa? Hang tahu ke? Hang tak tahu. Itu beza dia balik. Tapi bagi yang tahu, tetap memandang hang tu sebaik-baik kejadian. Sebab tiada yang wujud. La mawujud. Bila masuk bihaqikati ilallah.
Dan contoh-contoh di dalam proses untuk mengambil faham masa. Mengaji hari ini tidak. Jadi seorang pencuri yang masuk duduk situ, bila guru tu bercakap macam tu, dia tak boleh kata guru tu menipu. Sebab aku tak nampak mencuri. Seorang yang duduk mendengar tu dia kata kat polis, yang ada dalam sini tak ada pencuri. Sampai tahap tu orang kena tauhid. Tak boleh kata ni ada tu lah kot mencuri baru duduk Ustaz. Tak boleh. Sebab dia tak mencuri dalam keadaan the now and the here. Bab ni nak kena faham betul. Itu sebab kita jadi pemaaf. This is abang sambung ni lah. Ini yang dikatakan nak keluar tak boleh belakang. Ustaz bang, bagi saya berjalan dulu Ustaz. Tak, bagi saya ni tidak. Terganggu. Dia macam tu. Contoh dia macam tu. Faham tak? Dia jadi sebab dia tak selalu keluar. Bila dia keluar dia jadi crashing tu, jadi payah nak tarik balik. Nak tarik. Aku ni jenis aku sembang macam ada satu budak di Sweden beritahu hang sembang macam pokok. Mak kata hang kalau kami nak tunggu nak dapat balik asal awal tu. Saya kata aku pun tak tahu nak buat guna. Aku tak ada golok. Nak cantai aku dia pikut lain. Okey, bila pencuri tu dia bangun, dia bertanya pada guru tu, bukankah yang tuan lakukan adalah satu penipuan? Jadi ada anak murid lain pun setuju. Ada anak murid lain senyum. Mengaji ni, ilmu mengenal Allah ni, kalau kita pergi satu tempat pengajian tu, jangan sekali-kali Adi merasakan ampun ni baru. Dan yang lama-lama ni jangan merasakan ampun ni lama, mereka ni baru mengaji. Dah sama saja. Ada yang orang mengaji daripada Allah, arwah Pak Abu sampai arwah Ayah, sampai masih lagi mengaji. Padahal benda yang sama. Berubah-ubah guru bawa pergi. Sebab dalam Quran tulis wajib bagi yang mengetahui. Hampa dah tahu dah. Macam mana nak tolong isteri dan anak? Maka jatuh balik pada makam fardu ain tadi, usul fiqh tasawuf, iaitu makam proses. Makam proses untuk meletak kedudukan ilmu tu tadi. Sebab yang awak mengaji ni jalan Rasul. Itu sebab awak kena tahu Muhammad tu tak ada potret dan tak ada patung, tak ada pahala. Itu sebab para wajah-wajah Rasul tak ada lekat lukisan. Bila dikatakan lam rasul anfusihim tu, bila ada ditalkin tu, bahawa awak tak berangan-angan Muhammad tu macam mana? Awak tak berangan-angan ku hadapkan wajahku, wajah kamu ni macam mana? Bahawa awak tak berangan-angan syahdah tadi tu macam mana? Sifatullah tu duduk macam mana? Baru dia boleh buka zat sifat asma' fa'al tu macam mana? So kepentingan bagi diri kita adalah untuk melihat kita, adalah untuk duduk melihat tiada lain selain Allah Azza wa Jalla. Bagaimana untuk kita melihat tu?
dalam sifat ma'ani. Basar. Basar ni biji mata. Saya buka balik sikit tak apa no. Basar biji mata. Biji mata ni orang buta pun ada. Dan mayat pun ada. Biji mata. Hampir market kalau dipetak kepala lembu tanah situ pun biji mata ada. Tapi dia belum boleh melihat. Dan basirun, penglihatan. Ni saya tanya brother punya rumah kan, kat Sungai Pinang kan. Nampak tak toilet dia macam mana? Duduk tang ni, mata ni tak nampak, tapi nampak tak toilet dia macam mana? Brother mimpi pejam mata, tak ada kena-mengena dengan mata ni dah. Tengok harimau tu. Tapi yang melihat brother dengan harimau pula, yang mana? Itu sebab dia kena ada kaunuhu basiran. Basirun penglihatan. Basar biji mata. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliya. So kita nak tengok hanya Allah sahajalah yang mampu mengenal Allah. Awak tak mampu. So mananya yang nak beritahu saya mengaji lama? Saya ni naknya baru mengaji 3 hari. Tak ada istilah tu. Awak nampak? Nampaklah yang lama tu mengaji. Kalau yang lama tu tak nampak, dia akan mengaji ya. Seolah baru sampai. Tiap-tiap kali dia masuk pintu baru sampai. Tapi suasana tu lama lah. Kepahaman tu tak ada. Kalau yang jenis tu pun ramai. Suasana masuk dalam rumah, Adi dengan Am mungkin baru hari ni, baru tadi. Tetapi kepahaman tu lama lah kalau dah faham. Jumpa guru yang duk mengajar 20 tahun pun, tetap dia kata, wah, disampai tang sini. Sebab faham tu rezeki. So kita-kita yang ada sini, bila dia melihat yang masuk tu siapa, yang tak faham tu siapa, yang faham tu siapa. Sebab dia kata dalam surah surah Ibrahim 14 ayat 4, sesungguhnya akulah yang menyesatkan dan akulah yang memberi petunjuk. So di sini there's no judge-minded. Di sini sama sekali kita yang mengaji ilmu ni tak boleh menghukum puak-puak fiqh. Apatah lagi ilmu fiqh. Hak milik Allah Ta'ala. Tapi bila kita ditentang sampai nak jatuh dihukum, itu benda yang salah. Kalau kita berdiam, bukan suruh bertumbuk, bermentelaah, maka proses untuk menjatuhkan hukum sesat tidak akan berlaku dengan semudah-mudahnya. Itu sebabnya saya mohon para kawan-kawan yang ada dalam ni mengaji, ambil ilmu faham. Sebab pak mentua kita tak faham pun, kita boleh cerita. Cerita hak dia, bukan hak kita. Sebab kita pun duk tentu. Itu sebab di Malaysia ni, budak 5 tahun atau budak 4 tahun wajib dia mengajak bab usul dah. Wajib dia mengajak bab sifat 20. Tapi tak sebegitu. Bila saya buat kat anak saya Aminah dan Azali, orang semua seronok. Budak besar ni boleh ni dia tauhid ni dah. Saya kata tak. Yang saya dituduh sesat di Malaysia tu, itulah yang saya ajak kat mereka. Oh ya kau. Saya orang tak mengaji benda tu, tapi dengar lah orang nak kata lepas sesat. Ha lah. Dengar lah kata. Han setuju lah tu. Taklah saya siapa saya nak hukum, tapi yang tak mengaji siapa? Isi di sini. Dia nak bagi alasan. Dia tahu
Orang kata tak betul. Tapi kita tanya dia, adakah benda ni yang hang dengar ni, adakah hang yakin benda ni tak betul? In order nak cakap tak betul, takut, kita tanya dia, so apa yang betul? Hang bagilah tahu saat benda tak betul. Tak bolehlah hang dah setuju mengatakan aku tak betul. In order to say I'm wrong, you have to have something right. So hang bagi tahulah kat aku apa yang betul, mengikut keberadaan hang. Ilmu yang ada kat hang tu, kita sembang lah, muzakarah elok-elok. Cuba nak bagi sedar satu benda di Malaysia ni, mereka tak tahu apa tu tasawuf, mereka tak tahu apa itu makrifah, tapi mereka tahu sebut. So mari kita proses di sebalik Hindu. Apa ke benda Hindu tu sebut-sebut dah agama. Yalah, dia mencerita tentang apa? Baru pengetahuan terhadap Hindu tu tak Hindu semata-mata. Dia tu Morgan Sivan Sakti ni apa, Ganesan ni. Apa cerita ni jadi begini? Dengar-dengar kisah-kisah rupanya. Sampai mereka diangkat dewa. Kisah-kisah is a very much part of story life one person yang diagung-agungkan. Kalau proses balik, apa yang ada kat Shiva tu ada kat hang juga. Kami sama dalam pengajian mengenal Allah, iaitu mengenal apa yang ada kat kami. Adalah juga kat hang, tapi bukan hak hang, bukan hak aku. Maka proses susah hidup. Bila mengaji benda ni, kadang-kadang orang tu dia lah, hampa sesat. Tengok apa jadi kat hang lepas. Ada orang komen dalam tu kan. Ada dalam paper orang komen dalam ni. Buat buku hampir sana sini. Jual buku. Lepas tu anda kena tipu, Pak kena tipu. Lepas tu tengok apa jadi. Aminah Hazali terpisah. Saya kata yes. So what happened? Apa jadi? Hang tengok hang terpisah dengan anak hang apa semua, bercerai pula sekali lagi. Okey. So apa yang jadi kat aku? Itu kisah-kisah. Yang cerita tu kisah-kisah. Awak ingat kerja tak ada bercerai-berai? Awak ingat yang kerja dalam pejabat agama tak ada kahwin 2-3? Tak ada bercerai-berai? Hang ingat Hindu Cina tak ada susah hidup? Tu yang ada mak sama pak sama. Pak tak nikah dua sampai ketua, anak jadi peragut dah, jadi itu inilah. Ada satu makcik tu pula bagi tahu dalam apa? Dalam Facebook. Makcik tu bagi tahu apalah salah saya yang anak dia kat Sungai Tani ke mana tu yang ragut dalam kat dalam apa? Betul, kat Dobi. Mak dia terkejut tengok anak dia buat kerja tu, sedangkan anak dia duduk rumah pendek elok gitu dulu ni apa. Dah tentu pelajaran agama dah dibagi, dah dihantar ke sekolah. Pak dia kerja teruk apa semua lagu ni, tak tahu anak mai satu detik satu kona dalam hidup buat sesuatu yang mak dia tak boleh fikir. Macam mana nak pergi cerita kat mak dia, makcik tak ada kena mengenal makcik yang benda ni. Ini kisah hidup dia. Kita tak tahu dia nak jumpa siapa dalam penjara. Kalau Nabi Allah Yusuf alaihi salam berjumpa tukang masak dan tukang buat ayak raja yang membawa dia ke akhirnya menjadi seorang raja, tak pelik ke cerita? The tracks of life macam tu. Dia punya track dahsyat. Dari segi kita ni dahsyat juga. Kecil dicemburui oleh abang-abang. Tidak. Pak dia sayang dia gila-gila lebih daripada lain. Tu ada lagi 8 orang ke 7 orang lagi. Kenapa hang menangis sampai buta? Apa hilang seorang awak lain bukan anak hang ke? Tapi ini disebabkan ada cerita. Maka dibuang di dalam telaga selama beberapa hari kan. Sejuk terketak macam orang buyuh. Sabuk naik tu. Masih lagi muda, masih lagi kecil dan dibawa oleh pengembara tu untuk bekerja dengan dia sekian tahun sampai dia jadi besar. Dia tengok dia orang yang elok, yang cantik, rupawan, boleh jual. Jual pula dekat ketua polis.
yang ada bini yang macam tu. Zulaikha. Oh, boleh jadi kat pengetua polis ni beli dia, bawa balik rumah. Jadi macam tu punya kisah. Dalam dia tak boleh nak buat tuduhan, dia buat apa? Dia panggil pula satu orang ahli sufi yang bijak untuk cerita suasana ni. Lepas tu dia tu kata kalau baju tu terkoyak dari depan, maka memang tepatlah perbuatan Yusuf pasal isteri hang ada kuku yang panjang. Kalau luka dari belakang, tepatlah tadi Zulaikha cakap dia tak mau Yusuf yang nak rogol dia. So kalau betul ada luka-luka di depan, betul lah. Bini hang cakap, tapi kalau luka di belakang bahagian belakang, betul lah Yusuf cakap dia nak pi perempuan ni tarik. Tengok-tengok betul ada baju koyak kat belakang. Kenapa diceraikan isteri, dibebaskan Yusuf? Bagaimana mereka menikah masa tu? Dia persoalan dia nak tahu pasal apa dibebaskan Yusuf. Mana hantar bebas? Habis tu, lepas tu cerita semua orang-orang di kawasan tu, perempuan-perempuan lain duk kutuk Zulaikha dengan hamba abdi dia pun dia nak gulin. Betul tak? Takkanlah dengan hamba abdi yang nampak nak meracik je. Bagi dia bagi apa dia tak tengok suasana dalam rumah tu. Tu yang dijemput untuk potong-potong sayur nak buat kenuri lah gunanya. Kan dulu sebelum ada catering di Malaysia ni, kalau brother-brother ingat lagi, nak kenuri lagi 2 hari, lagi sehari, esok nak kenuri, hari ni makcik-makcik semua mai kupas bawang, potong sayur. Lah ada catering tak buat apa dah, tunggu pukul 2, pukul 12 apa mai. Dulu macam tu. Seminggu lagi nak kenuri pun kalau kata ni kan, barang-barang yang tak boleh ni lah. Orang dah main pacak balai, orang dah fikir dah nak buat apa, nak perata tanah. Macam bawang ni apa semua main kupas siap-siap dah. Esok nak masak ni. Begitulah ketika itu dia kata dia buat kenuri, dia jemput dia apa, pisau tajam-tajam ni. Baru dia panggil Yusuf jalan. Pasal dia tak tahan gosip ni macam mana. Bermakna dia pun bijak. Tidak dalam bahaya, dia tak tuduh terus Yusuf yang buat. Laki dia balik-balik, suasana dia bahaya lah. Jadi fitnah tu pasal apa, tak pasal tengok, tak kena kat kepala hampa. Faham tak? Nafsu tu tak bergolak dalam diri hampa. Hampa tak ada nafsu tu. Hampa bercakap, nafsu bercakap ya. So bila mereka mai, mereka tengok-tengok, Masya Allah, bila dia panggil Yusuf jalan. Sampai 2 kali potong bawang, sampai potong jari, tak rasa, Habib. Ramai bukan kata seorang yang berlaku. Mereka plaster benda tu. Bukan satu je jual. So di sini jangan buat main. Akulah yang membolak-balik satu-satu hati manusia tu. Dia punya tauhid kena pergi terus. Itu yang saya kata, Yusuf tu masih lagi duduk dengan Zulaikha. Bola tak buat apa, kita tak tahu. Tapi dia masih lagi duduk serumah. Aku ceraikan hang. Tapi dia tu bekerja dalam rumah tu. Disebabkan kejadian ni, yang lain pujuklah Yusuf, yang perempuan tu puaskanlah dia pasal dia beritahu dia nak buang anak penjara. Kami tak sanggup tengok macam ni. Alah, baru kenal tak apa. Berapa lama baru kenal pada jadi jatuh perasaan lagu tu. Itulah keberadaan yang dahsyat ketika tu. Orang ni bila hati dah suka ni, sampai sanggup kata puaskanlah hati, puaskanlah, turutlah kehendak Zulaikha ni. Tapi Allah punya aturan dia. Dia nak letak pergi satu tempat tu. Seolah macam hampa dia dah mengaji semua ni.
Yang muda-muda ni majlis sekolah dia main hantar dekat sini. Pasal apa? Sebab ada sweet journey tu. Dia ada suatu benda yang hampa nak pergi ni, yang orang lain tak tahu, yang bini tak tahu, yang orang ni tak tahu, yang aku sendiri tak tahu. So kalau nak cerita, so tu yang sebab tanya dia tadi, aku jadi apa? Bini aku tinggal aku, ikut orang lain. Bukan sekali jadi. Yang apa tak tahu. Kawan ku Apit yang duduk di Alostak, yang pok dia tu nama Tok Mat. Tok Mat Santan. Dia tahulah dia duduk sana 8 tahun belakang rumah aku. Alan tahulah betapa aku nak bertahan, nak duduk juga sana. Walaupun sakit, sampai doktor kata hang tak isap okok, hang tak ambil arak, hang ni macam mana hang boleh kena pankreas ni? Saya cakap stres. Oh my god. Pasal apa stres? Hang nak kena tahan ni. So sampai satu ketika, bila anak dah boleh faham benda ni, Aminah dan Azali dah tahu benda ni, dan masuk sekolah, sana sekolah 7 sampai pukul 4 petang. Kadang sampai pukul 5 baru sampai rumah. Kadang ada lah pukul 1 ke apa. Jadi raja mereka dengan sekolah ni busy. Banyak aktiviti. Kena Aminah balik kata, aduh, awak lah. Macam tu. Hang untung lepas tak sekolah. Dia kata betul pula lah. Aminah kata. Jadi, bila saya rasa okay, this is about the time. It's okay lah. Mai jual buku di sini 3 bulan, balik-balik dia beritahu dia dah ada orang lain. Dia dah kenal orang lain yang dia rasa satu aliran dengan dia, satu faham dia. Kita nampak dari sudut Allah Ta'ala pula, this is about the time. Apa yang aku nak letak tempat lain. Itulah yang terjadi. Saya berada di sini, dah berjumpa lah abang-abang ni, brother-brother, adik-adik ni. Dan pada masa yang sama, saya duduk tengah buat buku dalam Malik Hamzah. My name is Muhammad. So jenis tu, keberadaan diri sendiri ni tak ada masalah sebenarnya. Han nak naik bukit yang tinggi, Han nak bawa barang yang berlambak-lambak seperti orang putih punya attitude ni. Tengok askar-askar Taliban dia bawa apa? Kalau apa tu? AK-47. Relax ya. Hak dia bawa ni atas kepala ni pun macam-macam ni ada Amerika. Mana tak letih? Mana tak stres? Mana tak tertekan duduk di tempat yang panas apa semua hang bawa ni apa semua apa ni kalis peluru lah apa semua ni. Hang nak naik satu bukit yang tinggi. Hang bawa bermacam-macam belakang ni. Sampai setengah letih mendaki. Naik lagi setengah tinggi naik atas bawa dia hang. Itu sebab para sufi-sufi di belah Himalaya dia naik pakai bawa kain gitu yang tongkat naik bawa tasbih. Dia kata naik atas tu bukan nak tengok apa, nak tengok bawah juga. Bukan duduk atas nak tengok langit je, cantik langit dari bawah dia tengok langit. Nak tengok suasana dari atas pandang bawah. Itu sebab tinggi mana pun nak turun bawah ya. Itu sebab bila kita mengaji benda ni, tak ada yang tinggi, tak ada yang rendah. Cuma ilmu tadi, supaya kita tahu bila orang kata dia mengaji ni untuk kita ni. Saya abang ni faham baik. Bila orang main-main cakap kita dah tahu ini usul ni, yang dia sembang ni bukan tasawuf. Macam kadang-kadang saya duk pergi buat tu, kadang nak kena abang-abang yang abang sembang ni tasawuf. Kadang-kadang yang main-main kat Terengganu tu dia kata takkan Allah Ta'ala tu 20 je sifat dia. Saya kata abang jangan try saya kot ni, saya kata. Setiap yang dua itu terterbitnya jua daripada yang satu. Jangan try saya kot ni, saya kata. Kalau abang dah ma'rifah, laisa kamitslihi syai'un. Tapi dia kata juga tiada yang wujud melainkan Allah. Abang faham tak kedudukan nak sembang ni macam mana? Boleh anggap. Ambil faham berilmu walaupun telah mengenal siapa diri kita. Sebab kita satu pada yang ramai, ramai pada yang satu. Bila masuk ke ni, satu pada satu usul dan tasawuf. Satu semata-mata.
Makrifah lah. Kena ambil, faham betul-betul benda ni. Kalau kata ni buat jakim kau pejabat agama kau dulu kan, orang duk main serbu tu bukan masalah lepa. Masalah orang protes. Lepa tu jabatan, itu kerja lepa, kena main soal jawab. Tetapi itulah yang silap selama ni lepa duk buat. Bagi saya dah lalui dah benda ni. Awak main buat apa? Bukan awak pernah kata saya sesat pun. Kalau awak kata sajalah kami main soal sesat, nak main tengok sesat tak sesat, laisa kami selihi syai'un. Kianuhu binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis. Nak soal apa lagi bang? Abang ni bersalahan dengan saya. Dari segi ilmu. Dari segi makrifah. Abang tahu tak tahu, sama je kita abang. So nak soal sesat buat ilmu hak mana? Saya bukan duduk kat fiqh. Saya bukan duduk kat tasawuf. Saya bukan duduk kat tarikat. Konsep dan idea saya tak duduk. Saya duduk kat cinta dan kasih sayang semata-mata. Kat diri saya dulu. Abang tuduh sesat, kesianlah kat abang. Saya kesian tengok abang ni yang menuduh saya sesat ni. Saya kesian kat abang. Sebab saya tak kata apa pun kat abang. Perbuatan menuduh, kami tak naknya bukan kami tuduh. Ni petition ni, surat-surat protes ni mai. Panggil lah dia mai abang oi. Ya abang mai buat apa? Seorang-seorang mai, mana awak mewakili depa? Ya tugas kami, tugas bawa kedua-dua pihak. Pasal di dalam perbincangan untuk menjatuh satu-satu hukuman, mesti kena ada dua pihak. Kenapa abang mai seorang-seorang atau bawa kawan-kawan kerja abang mai? Abang mai bawa orang yang protes tu, panggil depa. Baru bagi saya sembangan ni pun. Kalau ahli jawatan kawasan kampung yang tak setuju buat protes, panggil lah mereka mai, abang mai sekali. Abang jadi pemerhati lah pasal abang ada tauliah. Buat cara orang ada tauliah lah. Abang tahu yang mereka ni duk sembang ni peringkat apa ni. Dia kalau kata 4 senawi, 12 senawi, 9 buku iman, 21 buku iman. Makna berperingkat-peringkat lah. Kau dalam fiqh itu sendiri bermacam-macam level. Kaedah tasawuf dalam fiqh. So abang tu ramai, kalau tabligh, lagu tabligh. Tak ada masalah. Mereka di peringkat itu. Bila dia rasa tak cukup ni, tabligh aku dengan orang, aku dengan Allah Ta'ala ni tak sampai. Aku duk berangan dia duduk atas, aku duk berangan dia ni. Surah kata lain ni, di mana kamu berada di situ ada Allah. Aku lebih dekat daripada orang ni. So kenapa aku tak ada menyampai antara aku dengan Tuhan ni, macam mana? Senanglah aku nak sampaikan. Faham tak faham ni pasal aku sampai dah. Tapi yang Allah Ta'ala sampaikan kat aku ni, aku sendiri tak faham. Macam mana pula? Macam mana aku nak tabligh orang lain? Dia kata, wahuwa ma'akum aina kuntum. Aku berserta dengan di mana saja kamu berada. Aku tak faham dah tu. Aku dah ingat dia duduk datang lain lagi. Aku nak kena keluar 40 hari pula. Nak PIPB apa semua pun, aku sendiri, aku hanya akan dapat suasana dan keadaan. Tetapi aku tak mengenal juga Tuhan aku. Tapi baguslah perjalanan tu. Sebab dia masih dalam perjalanan tabligh. Takkan nak kata tak betul. Elok apa? Belum. Begitu juga dengan orang solat 5 waktu. Baguslah daripada dia pergi meragut, mencuri. Tak bolehlah kata tak bagus perbuatan tu. Tetapi dia kata perliharalah solatmu. So hari ini, tentang situ yang kita nak tahu. Pelihara macam mana? Kalau kata setakat waktu, semua orang tahu. Orang baru masuk Islam pun tahu. Waktu tengah hari, waktu pagi orang panggil apa? Nak makan pagi orang panggil apa? Breakfast. Okay. Sarapan pagi. Okay. Tengah hari, makanan tengah hari.
Kenapa itu saja yang sedap? Waktu malam, waktu petang, makan petang, minum petang, takkan yang tu yang sedap? Pagi, tengah hari, petang, malam, sehari lewat malam. Ketiga nasi kandang pula mereka buat dah ni. Kenapa suasana tu awak sedang? Sedangkan azan telah berlaku sekian lama. Kenapa nak beritahu lagi? Sebab connection tu tak ada. Bila dia azan berkali-kali, lapang dia bagi tahu makan. Semayang ni untuk lengkap dia, lengkap kelaparan ni. Saya tengok dia jogging apa tengah hari ni. Aku lapang. Nak pergi kedai ke? Aku naik ada motor main kontak dah saja jogging. Aku bila lapang aku kena jogging. Aku tahu apa kejenis dia ni. Tak kena. Lapak main masuk ni nasi ada. Telan nasi. Dia pergi jogging je orang ni. Apa dia? Malu kat anjing. Malu kat rimau lah. Lapak ni ligat menatang. Dahaga. Dahaga pergi kempit naik motor mana boleh. Siapa aku tengah dahaga ni? Aku nak kempit. Tak boleh. Dahaga minum. Connected to connection. Semayang yang wajibnya apa dia? Khusyuk dan tawadu. Kenapa perbuatan semata-mata? Boleh ya? Hal lapak buat begitu. Aku tak nak buat apa ni? Tengah makan. Makan apa? Tak nak nasi apa pun. Dah air orang makan buat ni. Dak mana nasinya? Tak ada. Hang buat perbuatan je buat apa? Nasi udah datang tu pun tak boleh. Dia kena masuk ke dalam. Itu sebab dia ada khusyuk dan tawaduk. Itu adalah suatu benda yang sangat penting di dalam perihal solat. Kenapa kita solat buat biasa-biasa? Sebab kita tak tahu. Dia kata aku buat juga. Aku tu tanya dia, hang buat tu. Dia kata, bolehkah hang buat lagu Nabi buat? Sedangkan dia suruh mengenal dulu. Nak sebut nak cari ayat awaludin ma'rifatullah. Itu sebutan. Ada tak ada nombor 2. Tapi dalam Quran dia cakap berapa banyak menyebut pertemuan dengan Tuhannya. Baik, saya tanya satu. Bila dia sebut ayat-ayat pertemuan dengan Tuhannya, bukan dia sebut akhirat saja. Ada sebut akhirat dan ada sebut di sini. Ada surah Al-Kahfi ayat 105. Maka di akhirat kelak dia sebut mereka yang mendustai ayat-ayat pertemuan Tuhannya. Maka di akhirat kelak bermakna di sini pertemuan. You will look for yours on earth. Dalam lagu Get Up Stand Up. Mereka perlu ingat lagu Get Up Stand Up Bob Marley buat tu untuk gaduh, untuk lawan dah. Hang duduk dengan diri hang betul-betul. When you see the light, stand up for your right. Kita nak mengenal pun Nur Muhammad juga. Peringkat tasawuf tadi tu. Hang duduk orang nak kata apa yang pasal we sick and tired with the ism-kizim. Kita dia kata we sick and tired with the ism-kizim, dan go to heaven with the Jesus name Lord. We know. When we understand Almighty God is a living man, you can fool some people sometime. Terang-terang ni begitu. Preacher man, don't tell me heaven is not on the earth. No, it's not all the glitter is gold. Half the story has never been told. Apa dia tu? Tasawuf lah tu. We feel like bombing a church when we know the preacher is lying. Mak dia punya rebelnya mana. Rasa macam nak bom church tu bila kami tahu preacher tu menipu. Kita tak boleh cakap begitu. Betul tak? Rasa macam nak bom masjid bila tahu ustaz-ustaz tu menipu. Kita tak boleh cakap begitu. Dia buh dalam lagu dia, berkadap dia bagi. Tasawuf tu.
You're running and you're running and you're running away. But you can't run away from yourself. You must done something wrong. Why can't you find the way where you belong? You're running away. Running away itu sesat lah. Hang boleh, tapi hang tak boleh lari pada dia yang. Hang tak akan dapat sesat dengan dia yang. Sesat istilah ni, tadi kita sembang ni, istilah sesat ni apabila kamu tidak bertemu dia kamu. Sebab orang kata hang sesat, orang tak kata aku ni sesat. Dulu saya masa duduk tak faham ayah cakap, saya duduk buat benda-benda, contoh dia semayang tak khusyuk pun saya boleh. Satu ketika tu saya tersanggup cakap kat satu orang, saya ni tengah sesat dalam masjid. Saya cakap di Masjid India Kuala Lumpur tahun 1987. Masjid India Kuala Lumpur, satu Saleh Dawam apa semua nulis ikut tepi-tepi tu lagi. Tak macam Masjid India lah depan tu meneganya. Dulu kira orang kata Mak tabligh banyak situ. Aku ni minat reggae. Bila orang kata Dr. Sam, grup-grup dia duk datang situ. Abang Yim main bass tu jadi sahabat aku satu. Dalam masjid tu orang tengok aku menangis, memang tanya aku, abang, aku sedang berada di dalam kesesatan yang nyata. Aku buat tu benda yang aku tak tahu. Aku buat tu benda yang aku tak tahu. Wajar ni. Okey. Kita nak mengaku yang kita ni sesat. Bila kita boleh mengaku kita ni sesat, kita ni tak jumpa sebenar-benar hakikat dari kita ni siapa, itulah sesat yang nyata. Sebab Tuhan kata dia berserta dengan hang. Hang duk ingat dia bertempat pula dah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah sesat yang nyata. Sesat dalam diri. So bila kita dah berjumpa sebenar-benar siapa kita, di mana kamu menghadap, di situ wajah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 115. So hang nak tuduh aku sesat, ya pasal ya, that's your own opinions and I will not support. Tapi hang nak tuduh aku sesat, okay, is to satisfy your own self, go for it lah. Tapi yang tak boleh lah pukul kau buat apa benda-benda. Tak boleh. Pasal ini bab ilmu, bukan bab ni. Yang hangat hati yang bertengok orang pun meluat. Sebab apa? Hang duk rasa betul. Orang tak betul. Apa betul lah. Malah sembang. Tak boleh. Hang ikut sudah. Tak selalu fikir. Tak, aku tak ada masalah benda ni. Tiap. Mai sengkang mata tadi mula-mula mai. Am fikir nak mula-mula mai tadi kita sembang ringan-ringan sampai am masuk bab sifat 20 apa semua sampai yang lama lagu tu. Am tak dapat sikit tau tak benda ni. Pasal am dapat isi dia. Yang mana kulit selama ni jatuh berderai. Yang mana bayang-bayang ni jatuh lagu tu ya. Am sudah dapat. Am punya bayang. Am tak tengok sifat 20 macam am tengok sifat 20 yang dulu. Duk ada atas lemari, duk dalam kitab. Ni, rukun 13 pun sini. Rukun 13 bukan duk atas kertas tu. Rukun 13 sini. Kat dia itu. Qauli fi'li qalbi tu ada tak mana? Jadi ini masalah dia. Mengaji sekarang ni aku habaq lah kat hangpa. Ambil faham supaya boleh menyampaikan. Setidak-tidaknya untuk isteri kita yang kita sayang, untuk anak-anak yang kita kasih. Sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 42, mengapakah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Dalam surah Ali Imran ayat 71, ayat 70, 71. Baca tengok. Yang guru letak Denny sebagai seorang guru, without doubt, memang guru letak sebagai seorang penyambung. Hang ada kedai makan hang laku. Hang dah tengah sakit teruk ni.
Hang ada 3 orang anak. Hang tengah sakit teruk. Kedai makan hang laku. Hang ada 3 orang anak. Satu anak umur 11 tahun. Satu anak umur 18 tahun. Satu anak umur 25. Hang nak bagi kat anak 11 tahun ke umur 25 untuk take over? 25. Begitulah. Guru-guru ni bagi yang faham. Bukan yang tak faham. Dia bagilah hang sebagai wakil sebab dia nak balik dah. Tapi tidak mestinya pada yang lain yang mengetahui tak boleh sembang benda ni. Ini masalah fahaman lah. Ini bukan masalah nak camdek, nak lepas kecil apa semua. Kalau faham kot tu, ambil kot tu lah. Tidak. Ini masalah fahaman. Kalau berada hidup anak tu, Gok Pau. Dulu ada yang mengaji sini, duk Gok Pau, nama dia Abang Man. Meninggal dah. Duk Gok Pau, dia pun ngajak Abang Man Bulu. Baik kan saya call dia sebelum meninggal lagi 2 hari, 3 hari nak meninggal, saya call dia dari Jerman sembang. Hari ni kalau orang nak duduk Gok Pau nak mengaji, kalau you tak faham macam mana you nak terang? Tak boleh kena pergi kat sana, ada satu guru kat sana. Baik, aku duduk di Germany. Kat dalam majlis. Yang faham-faham gelak, seronok apa semua yang tahu. Tapi yang tak tahu ni, tapi baru join. Oh, I cannot tell you this. I'm not the person who can tell you this. Lepas tu saya tanya dia, then Lamin, who's going to tell this? I have my master in Zambia. So this man have to fly to Zambia. That's what you mean? Cakap apa dia? I don't know how to explain. Bermakna dia memegang saja ilmu tu, tapi dia tak mengetahui bagaimana untuk mencerita. Tapi Tuhan tulis dalam Quran wajib bagi yang mengetahui. Tapi di Malaysia ni macam mana nak sembang? Nak kena ada tauliah. Takkan bak Allah Ta'ala apa nak suruh bagi tauliah? Tak ada siapa boleh menyesatkan Allah Ta'ala sebut. So what is the matters? Kalau Allah Ta'ala kata dia yang menyesatkan ni, mana ada yang pekelang kelibut ni apa dia? 170 An-Nisa, 144 Ali Imran. Baca lah tengok. So hari ni ini tujuannya. Bila saya tanya kawan saya macam mana, okay you Moroccan, Anwar daripada Morocco, Sufi ya, help him. Mario budak Jerman gila nak convert Islam ni, tapi bila pasal bahasa Sufi tasawuf ni dia minat. Tetapi semua kata tak boleh sebab dia nak kena balik guru dia ada sana. So bagaimana ilmu mana Allah nak kembang? Awak sendiri ada opinion yang awak tak boleh cakap sebab wakil guru pada guru awak ada di Morocco. Yes, hang tu ngaji apa? Adakah guru hang bagi kat wakil hang lain dengan wakil hang bagi kat hang lain? Kalau sama, masalah dia hari ni adalah kepahaman. Bukan apa yang hang dapat. Sama. Hang kerja Sony. Yang meletakkan hang duduk department ni, knowledge hang. Bila hang main interview nak kerja, dia tengok, oh you cannot do operator. Hang ada PhD dalam benda-benda apa ni, sale ke apa kan. Contohlah, maksudlah. Hang pergi duduk tempat hang dekat tu. Orang yang nak ambil interview tu pun kena tahulah. Dia ni buat main sijil lebih daripada aku ni. Aku tak boleh interview hang. Tapi aku dalam jabatan bahagian untuk interview orang ambil kerja. Tapi hang punya sijil ni lebih daripada aku ni. Tinggal ego dengan tak ego je lah. Tidak. Sebenarnya minta maaf. Hang punya position bukan nak duduk dekat apa operator, supervisor, line leader, tak ada. Hang duduk sini. Awak semua ustaz yang nak main interview kita ni atau ahli-ahli orang yang duk hukum kita sesat ni,
Tahu kau mengenal Allah? Kalau tak tahu mengenal Allah, jujurlah cakap. Pasal apa pergi hukum? Ilmu ni sesat lah apa ni. Pasal apa? It's just because you don't understand. And you concern it. Running away. Habis takkan saya kata, hang kena balik Malaysia. Bila dia kali tengok saya so lepas. How my situation now? None of your friend. So relax. Bagi dia balik, aku bagi hang. Ya, saya bagi ya. Saya talkin terus apa semua. Pasal dulu waktu tempat mentua tok mentua saya nak meninggal, saya call ayah. Ayah, ni dia nak meninggal dah ni. Ayah saya pang 40 tu. Bagi dah. Duduk hospital. Saya teman dia duduk hospital, pegang tangan dia, cakap kalau hang dengar apa yang aku cakap ni, hang ramai tangan aku. Pergi dia rumah, do you hear me? Zap, dia ramai. Dia nak cakap boleh, dia tak boleh. If you setuju apa yang aku cakap, ramai sekali. Kalau tak setuju 2 kali, that mean I repeat. Kok ayah dah buka dah kat dia. Sebab 20 cuma tak takin. Cakap balik ke dia, hurai. Lepas tu tanya, are you with me? Sekali. Hurai. You understand? Sekali. Lepas tu bila hurai tu tempat pula Nur Muhammad pula saya, you understand? Dia klik 2 kali, tak faham. Hurai lagi sekali. Dalam dia faham. Talqin. Keluar air mata, Habib. Kena bagi proses faham dulu. Ringkas je, bukan teruk. Keluar air mata. Tu saya abang dekat bekas bini saya. Tu orang selamat dah. Orang bagi mandi mayat terkejut. Lembut macam budak baru lahir. Bukan keras macam bangkai tepi jalan. I just like holding baby je. Kita nak cari jalan balik, saya kata kat dia. Bukan jalan mati. Jalan kembali. So, betul tak? Tapi macam mana takkan dia duduk tengah nazar gitu nak kena tahu nasab aku cari dia hantar guru mai ataupun hampi. Sebab kita tak mau duduk mengaji lagi, faham lagi, kita tahu bam. Itu masalah dia hari ni. Awak pergi duduk di Europe, tata ada satu masalah kata duk cari benda ni, tata buka orang kata tak boleh, kena balik Malaysia. Mana boleh? Susahlah Islam tu tak mudah pula. Abang tak tahu senang. Tapi boleh bagi orang tahu pasal apa nak bergaduh pula, pasal apa nak tentang pula orang lain duk mengajar atas sana. Dia bukan guru lah, dia bukan apa. Dia bukan guru bagi hang lah. Sebab hang tak setuju dengan dia. Clear tak? Orang yang faham bagi dia. Di sini dia tak faham. Dia buat agama persatuan. Dia bukan guru hang. Dah menentang terang-terang. Tapi yang dia bagi orang lain faham, bagi orang lain tu siapa dia? Dan kemudian selepas dia talqin, dia abang pula yang sebenar guru awak tu diri awak sendirilah.